dan juga words. Okay, bit, byte and word. Bit ni data yang small chunks lah. Maksud dia 10, 11, sikit sangat. Byte dia lebih banyak daripada 4 bits. Up to 8 bits. Contoh dia ini. Okay. Seterusnya dalam words ni pula apa? Words adalah combination of bytes. Okay. Maksud dia bytes tambah bytes lagi. Duduk sebelah. 1011 1010. Lepas tu tambah lagi data 0001 1010. Dia macam gitu. Data dia lebih panjang ya. Words ni maksud dia bukan perkataan nama saya apa-apa tu. Tak. Dia nombor juga tapi nombor yang lebih panjang. Okey. Bila ada semua ni bytes ni, okey kita akan belajar yang bytes ni. Setiap komputer cara dia baca dan memahami data berbeza. Okey, saya stop sekejap skrin yang ini. Saya tunjuk dekat awak skrin apa nama tu? PowerPoint ya. PowerPoint. Sekejap. Kalau ada kawan-kawan awak WhatsApp nak masuk tak lepas, beritahu sebab saya buka full screen untuk slide ni, takut tak perasan. Okey. Yang kita belajar tentang NDNS tadi, dia termasuk dalam chapter 5 iaitu memory. Memory tajuk dalam memory. Di bawah subtopik byte ordering. Okey, byte ordering. Jadi topik penting kita belajar dalam byte ordering adalah NDNS, bukan Indian. NDN. Sebutan dia NDN. Okey. Okey, nanti saya terangkan macam mana NDNS tu berlaku. Okey, sekarang saya nak tunjuk contoh dulu. Example of common file formats and their NDN order are as follows. Okey. Okey, tengok kat sini. Adobe Photoshop, dia akan pakai bit NDN. Okey. Kemudian kalau bitmap pula, bitmap ni format dalam gambar. Contoh dalam gambar yang selalu kita pakai, contoh kita simpan apa-apa gambar dalam JPEG ataupun PNG ataupun GIF. Nanti awak boleh Google lagi Setiap kali awak nak simpan file, kalau awak perasan dekat select file tu, awak pilih dekat situ, masa awak nak save tu, awak akan tengok various file formats. So that various file formats will have different endian order. Ada yang pakai big endian, ada pakai little endian. So our endianness today, we will learn about big and also little endian. Ada dua big endian and little endian. So kita tengok contoh satu persatu. Yang pertama tu is all about Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ni dia pakai big endian. Nanti kita tengok apa beza dia. Cuma saya nak bagi gambaran dekat awak bahawa every software and also every computer will have different kind of endian. So every computer will have its own way to understand the bytes. Okay, contoh kalau bitmap, dia pakai little endian. GIF, okay, format gambar yang seterusnya iaitu GIF, dia akan pakai little endian. While IMG, sama juga format macam GIF juga tapi dia lebih besar dia lebih convenient IMG. Kita pakai big endian. Seterusnya JPEG. JPEG ni the most antara GIF dengan image, JPEG antara yang paling extensive lah type of dia. Maksud dia mana-mana ni JPEG ni kalau kita pergi hantar dekat mana-mana borang online, dia boleh terima JPEG selalunya. Okey, seterusnya Autodesk Animator. Okey, Autodesk Animator ni diguna pakai oleh engineer lah. Dia akan pakai little endian. Dan seterusnya dekat bawah tu mungkin saya pun ada yang tak tahu software apa yang kat bawah tu. Tapi dalam slide ni basically it wants to describe to us that every software will have different kind of endianness. Okey, itu contoh-contoh dalam software. Maksud dia dalam komputer, setiap komputer dia cara dia memahami data tu berbeza. Okay.
Contoh yang ini tengok yang bawah sekali ni, point yang bawah sekali, Intel processors use little endian byte order. Okay, processor kan, masing-masing boleh tengok dekat laptop. Awak pakai Intel ke, AMD ke, Inspiron ke, i7 ke, i5 ke, boleh check dekat situ. Ada yang pakai dual core. Intel dual core. Intel dual core tu yang paling lama lah. Yang terbaru AMD apa tu? AMD apa yang baru ni? AMD lupa dah saya. Yang terbaru kalau Intel i7. Okay. Okay, kejap. Saya buka. Saya nak buka. Okay. Contohnya Intel processor dia pakai little endian. Seterusnya Motorola processors dia akan pakai big endian. Big endian. Okay, kita patah balik kepada whiteboard jamboard tadi. Jam. Saya nak tunjuk dekat awak pengiraan pula. Pengiraan dia pula. Jadi bagi saya beberapa saat kawan awak ada yang nak masuk. Jangan. Okey, contoh dia. Kita pergi yang pertama dulu iaitu big endian. Okey, dalam big endian ni, okey, tapi sebelum tu saya nak terang dekat awak macam mana cara baca dia. Okey, contoh dalam bahasa, pelbagai bahasa di dunia, contoh bahasa Melayu, kita baca daripada daripada kiri ke kanan. Left to right. Contoh saya tulis nama saya. Scan. Okey, jadinya saya akan baca daripada kiri ke kanan. Kalau Arabic pula daripada right to left. Okey, contoh saya tulis kat sini, kalau tak faham tak apa, saya tulis je. Contoh saya tulis kat sini, Ismi Safa. Ismi Safa maksudnya nama saya in Arabic. Okey, jadi saya akan baca daripada kanan, daripada sini, baca ke kiri. This is how Indians, also how Indians read the data. Okey, sekarang ni yang pertama kita akan pergi kepada big endian. Okey, big endian, contoh big endian. Big endian ni kita akan baca daripada, we will read the bytes, starts from left to right. Okay, manakala most significant bit is stored at lowest address. Okay, MSB ni apa? MSB ni adalah most significant bit. Most significant bit adalah yang paling kat depan sekali. Okay, contoh 1A, C8, B2 and 46.
Kita akan baca data yang kat depan sekali. Ada 4 bytes of data here. Ada 4 bytes. Kenapa saya cakap 4? Sebabnya nanti kita kena tukar dia daripada hexa ni. Ni hexa. Hexadecimal. Kita kena tukar jadi binary. Okay. Kalau jadi binary, dia jadi macam mana? Nombor ni lebih panjang lah. 1A ni dalam hexadecimal. Kalau kita tukar jadi binary, it will be like this. 001, 10, 10, and so on dekat belakang. So, 1A ni dia akan berada di alamat yang paling rendah. Macam mana alamat yang paling rendah tu? Dia macam gini. Susunan dalam, kita susun dalam bentuk table. Okey, bilangan row ni boleh lebih banyak tapi saya buat 3 saja hari ni. Manakala bilangan kolom dia mesti 4. Wajib 4, jangan lebih daripada 4. Okey. Seterusnya nilai yang dekat sini wajib letak kosong. Dan sini 4, sini 8. Kenapa sini kosong, sini 4? Sebabnya address dia 1, 2, 3, 4. Jadi kat bawah ni kita kena letak 4. Manakala yang kat bawah ni total dia 8. Manakala kat bawah ni kenapa dia 8? Sebabnya ni, 1 bermula daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kat bawah ni kena letak 8. Okay, tak boleh ubah-ubah. Nombor dia memang macam itu. Manakala kita kena letak address pula lepas tu. Kosong. Salah. Kalau big endian awak kena ingat. Kosong dekat depan. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Madam. Ya. Sorry interrupt. Ada orang nak masuk. Sekejap. Oh, saya dah approve. Siapa ya? Wan Nur Alia. Tak ada yang masuk. So dia masuk semula? Sekejap madam. Maaf. Sebab saya tak perasan ni sebab saya buka Jamboard dia besar. Okey, kejap Kejap yang lain, kejap. Sorry. Kalau saya pakai software tu dia akan bunyi. Google Meet ni saya pakai Jamboard, dia tak bagi notification kalau student ada nak masuk. Okay. Saya record juga ni. Kalau ada yang tak dapat masuk tak apa, saya bagi video. Tapi kalau boleh cuba masuk supaya boleh faham. Tadi saya ada approve dah 2 orang. Mungkin dia dah masuk ke. Jadi saya teruskan Okey, contoh data yang tadi tu ni. Kita nak simpan dalam bentuk big endian. Macam mana kita nak simpan data dalam bentuk big endian? Tak perlu susah-susah pening-pening, susun je. 1A, C8, B2, N46. Disimpan macam gini. Ini yang dimaksudkan sebagai most significant bit. 1A ni most significant bit. Yang paling mula-mula ni, yang paling depan sekali is stored at lowest address. Apa maksud lowest address? Lowest address is here. Kosong ni. Okay, kosong adalah lowest address yang paling bawah. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada little endian. Ini tadi big endian. Kita nak belajar yang kedua iaitu little endian. Apa maksud little endian ni? Okay. Little endian byte ordering ni maksud dia we will bytes are ordered from right to left. Daripada kanan ke kiri. Tadi kiri ke kanan, ni kanan ke kiri. Kemudian, least significant bit
is stored at lowest address. Okay, lowest address and least significant bit. LSB ni kalau awak masih ingat awak belajar modern maths, yang maths mungkin akan masih ingat least significant bit. Modern maths rasanya. Least significant. Least significant side, least significant bit. Least significant bit ni maksud dia nombor yang belakang sekali. Contoh tadi kita ada 1A, C8, B2 and 46. Jadi mana yang lowest, mana yang least significant bit yang paling belakang sekali? 46. 46 ni kita akan simpan pada lowest address. Okay, how we illustrate this? Macam gini. Okay, sorry saya ingat sikit. Kalau quiz 2 ada keluar soalan ni, harap awak boleh jawab sebab quiz 2 nanti kita akan buat online saja, objektif saja dekat kalam Sama juga addressing style dia macam gini, 048. Okay, seterusnya least significant bit dekat sini. 1A. Terusnya. Okay, dapat. Sebelum tu silap. Sebelum tu awak kena tahu little endian kalau kita nak susun dia kena bermula kosong dekat sini. Berbeza dengan yang tadi tu. Yang tadi tu kosong dekat sini. Kalau little endian kosong dia belah kanan. 0, 1, 2, 3, 4. 4 kat sini. 5, 6, 7. Okay. Lepas tu 8, 9, 10, 11. Ini data dalam little endian. Macam mana nak susun dia? Tengok kat sini. Least significant bit kita kena letak pada lowest address. Least significant bit dalam kes ini adalah 46. Perlu diletakkan pada lowest address iaitu 0. So awak letak sini 46. Baca daripada kanan ke kiri. B2, C8 and 1A. Okay. Kalau data dia lebih panjang, awak kena susun sampai bawah lah. Lepas nombor 3, susun pula data yang ke nombor 4. Lepas habis nombor 4, buat yang ke-5. Lepas habis yang byte ke-5, buat yang byte ke-6. Sekiranya data dia lebih panjang daripada 4 bytes. 4 byte. Okay, ini sahaja. Dan kalau dalam soalan kuis apa dia akan tanya? Dia akan tanya how. Dia akan tanya macam gini. How this kind of data, perhatikan yang saya bulat ni how this kind of data will read in big endian. Jadi bila tanya soalan macam gitu, dia akan bagi pilihan soalan contoh dia kan. Macam mana awak susun data tu? Jadi awak kena bermula dengan lowest address iaitu 0. Kita akan baca data 1A. 1 data address kedua, yang kedua kita akan baca C8. Address yang ketiga, kita akan baca B2. Yang terakhir, address yang keempat, kita akan baca 46. Bila kita susun semua ni, dia tanya kita macam mana kita baca, macam mana komputer baca. Jadi kita akan baca 1A, C8, B2, and finally 46. Ini jawapan dia. Kalau untuk little endian, how the computer will read this kind of data, dia akan baca terbalik lah. 46, B2, C8 and 1A. Okay, faham tak awak semua? Boleh faham tak? Faham. Good Soalan ni memang tak ada dalam final exam. Jadi selamatlah awak. Sebab apa? Soalan ni mudah sangat. Cara awak faham saja yang awak hanya perlu faham cara susunan dia. Jadi dalam final exam, board of exam tak izinkan soalan ni keluar sebab dia terlalu mudah jadinya. Tapi awak selaku projek komputer kena tahu benda ni Saya akan masuk quiz sebab quiz sesuka hati saya lah nak masuk soalan apa. Tapi kalau final exam dia agak strict lah. Lagi-lagi awak buat online. So online dia open book. So we cannot simply put any easy question inside. Kena bagi soalan yang mencabar sikit untuk awak buat.
Tips-tips semua tu menjelang exam saya akan bagi dekat awak. Which topic to be highlighted. Okay, mana yang kena kira-kira. Okay. Sekejap saya check lagi apa yang saya nak tunjuk lagi tadi. Okay. Okay, ini cara kita nak baca data guna little endian and big endian. Sekejap saya nak ke atas mana. Okay, patah balik kepada big endian yang tadi. Kadang-kadang akan ada setengah resource soalan kan dalam quiz online dan sebagainya. Dia akan suruh awak kira what is the value of this word. What is the value of this word? Kalau dia cakap value of this word, awak kena buat macam mana? Senang saja. Ditanya kan, what is the value of this word? Macam saya cakap dekat awak tadi, kalau words ni kenapa dia pakai word? Gabungan beberapa bytes. Jadinya, data 1A, C8, B2, and 4, 6 ni, dia kita panggil sebagai words of data. Data ni dalam bentuk words. Type words panjang Kalau dia cakap value of this word daripada hexa ni hexadecimal awak kena tukar jadi binary. Okey, sekarang ni kita tukar kepada binary. 1A, C8, B2 and 4, 6. Kita tukar jadi binary. Kita tukar dulu untuk 1A. 1A. Okay, value of 1A dalam binary saya dah buat untuk awak. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Okay. A pula, C8 pula. Nanti saya akan bagi video ni tapi take time sikit lah. Saya akan bagi dekat awak semula. Awak boleh tengok semula. Jadi macam gini. B2 pula. C8 dah siap. B2 pula. B2 10 11 00 10 0. Yang terakhir 46. Kalau 46 0100 0110. Ini dalam binary. Kita dah tukar jadi binary. Bila tukar jadi binary, kena tukar pula dia jadi decimal. Nombor bulat lah maksud dia. Okay, macam mana tukar jadi decimal? Nanti kita kena buat susun dalam bentuk byte. Okay, sini 1, contoh Sini 1, ni 2, 4, 8, 16, 32. Siapa yang buat assignment saya, dia mungkin lebih faham yang inilah. Okay, ataupun yang masih ingat. Saya akan susun macam gini, jadi kita kena darab semua nilai 1 ni kena darab. Dia akan bertambah. 128 dekat sini. Okay, 128 darab lagi dengan 2, value kat sini berapa? 128 darab dengan 2, 256. So sini 256 already. Sebab tu nombor yang akhir yang awak akan dapat adalah ini. Dalam bentuk juta. 449 juta 360,454. So this is the value of your words. Okay. 449 juta 360,454. Nombor bulat ni Okay, saya tunjuk dekat awak yang little endian dulu. Nanti saya patah balik kepada tajuk apa ni, macam mana kita nak kira yang ini. Saya bagi gambaran dulu kat awak. Nanti saya terangkan balik. Yang little endian pula sama juga. Kalau dia tanya what is the value of this word? Dia tanya macam gini. What is the value of this word? Awak kena tukar ini jadi binary. Okay. Kena tukar dia jadi binary. Jadi the value in binary berapa? Saya dah buat kan. 0100 saya buatlah sebabnya saya takut ganggu masa awak ni. Saya buat kelas kejap dia hari ni. 1011 0010. Seterusnya banyaknya kosong. Okay, yang terakhir 0001 1010.
Okay, ini dalam binary. Kemudian kita kena jadikan dia dalam decimal iaitu nombor bulat macam yang tadi lah. Jadinya bila semua sekali ni kita dah kira, kita akan dapat this kind of value 1,186,121,754. Ini value yang awak dapat untuk this words. Okay? Ini kalau ada soalan tanya value lah awak kena kira macam gini. Macam mana nak dapatkan semua ni, jenuh awak nak kira satu persatu. Awak guna je lah calculator. Ramai kawan awak terlive ni, mungkin internet dia. Masih boleh dengar saya ke? Saya takut terputus macam itu. Boleh, madam. Boleh? Okay. Dia kata you lost your connection dah juga Okay. Sekejap dekat saya punya handphone ni boleh connect dekat laptop saya ni. Awak tak nampak Jambox saya kan? Nampak? Nampak? Okay. Dekat laptop saya ni dia kata you lost your connection. Okay, sekejap Sekejap. Okay, kalau tak nampak beritahu saya Saya teruskan ajar. Kejap. Sikit lagi tapi sekejap internet saya dia patutlah dia terputus. Dekat handphone okey sebab pakai data. Kalau wifi dia problem sikit. Okey dah. Okey sekarang ni kita nak revise sikit macam mana saya tukar tadi semua nombor tu tadi. Okey contoh saya tu 1A contoh tadi 1A Madam tak present. Sekejap Okey, contoh tadi saya kata dekat awak kalau nak cari value of words, kita kena tukar jadi binary. So this is how I change into binary. Contoh saya ambil dua je, 1A and C8. 1A 0001 1010 C8 pula 1100 1000. Okay, jadinya 1A and C8 ni kita kena tukar jadi decimal. Macam mana kita nak tukar jadi decimal? Kita kena ingat balik representation in bit tu 1, 2, 4, 8, 16. Sekejap Saya nangis pula. Okey, sambung balik yang tadi. 32, 64 and 18. 128. Kemudian sini dah 128 kan? Kita kena yang sebelah ni tak boleh balik semula kepada 1. Tapi 128 darab dengan 2 iaitu 16, 5, 256. So value kat sini jadi 256. Saya besarkan sikit boleh? Saya besarkan sikit. 110, 1100. Kalau kita nak cari value, kita kena tengok value yang 1 je lah. Tapi sebelum kita dapatkan value yang dah satu ni perlu didarab dengan berapa, kita kena buat representation in bits tu. 1, 2,
2, 4. Setiap ni darab dengan 2. 8, 16, 32, 64 and 128. Kalau perasan 1 darab 2 dapat 2, 2 darab 2 akan dapat 4 dan seterusnya. Macam mana nak tahu value yang dekat sini yang X ni? Awak kena darab lah 128 darab 2 dapat 256. Macam mana pula nak tahu value yang dekat sebelah dia ni? 256 darab lagi dengan 2. 52, 10, 11. 5, 1, 2 dekat sini. Lepas tu darab lagi 2 sehinggalah yang hujung sekali. Sehinggalah dekat sini. Ni kalau awak kira manual. Kalau awak guna kalkulator lebih mudahlah. Masukkan je nombor, nanti dia akan kirakan desimal kepada awak. Boleh browse ke internet macam mana menggunakan kalkulator saintifik in converting the binary numbers to decimal numbers. Ada cara dia. Okay, jadi selepas tu kita tambahlah semua nilai satu kat sini, kita akan tambah satu sama lain sehinggalah kita akan dapat jawapan dalam bentuk desimal. Ni ulang kaji sajalah supaya awak tak lupa. Representation of bits maksud dia kita kena darab dia macam gini. Contoh yang kat sini 1 kan. Jadi 1 darab dengan 2 kuasa 2 kuasa berapa? 1 darab dengan 8. Maksud dia macam gitu. 8. Kemudian kita tengok pula yang ini. 1 darab dengan 64 sama dengan 64. Maksud dia macam gitu. Jadinya nilai 1 ni awak akan kena tambah. Okay, so you will have the answer lah. Yang ni saya tak kira. Saya tak kira nanti, ni saya nak tunjuk contoh saja. Jadinya contoh saya ambil data daripada sini. So, 512 tambah 128 tambah 64 tambah 8. Sebabnya saya ambil data yang ini. Saya ambil data yang ini dan juga yang ini. Ada 4 data semua sekali. Situ, 1, 2, 3 and 4. Okay. Ini cara awak nak kira value in words. Okay, so far daripada saya dah tak ada apa-apa lah untuk kelas hari ni. Memang ni sahaja saya nak buat. Nak ajar benda ni je semalam. Minggu depan kita akan masuk topik yang baru. Sambungan daripada chapter 6. You have another 2 topics to finish. Okay. And also the assessment that you are left on now ada berapa quiz 2 belum buat. Quiz 2 on the way lah, saya akan beritahu bila. Kemudian lab ada lagi 1. Saya akan bagi bila-bila masa lah minggu depan. Okay. Section 2 pun sama. Sama juga. Quiz 2 tak buat lagi. Lab yang terakhir, lab 6 pun belum bagi lagi minggu depan. Sebab kita ada baki lebih kurang 2 minggu lagi, saya akan habiskan minggu depan. Kemudian tips final exam, central saya akan bagi dalam kelas. Kalau saya lupa bagi dalam kelas, saya akan bagi dekat WhatsApp. Awak remind saya nanti. Sebab saya tengah tunggu daripada 3 set soalan tu mana yang approve. Jadi saya nak tunggu dulu soalan saya yang mana yang lepas. Baru saya akan boleh bagi awak mana soalan yang awak kena tumpu. Topik mana yang awak kena tumpu. Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Okay. Kalau tak ada, saya akhiri kelas. Okay, thank you for your attention. Tapi sekejap saya nak tengok berapa orang datang. Thank you yang datang hari ni. Mungkin awak ada urusan family dan lain-lain. So ada urgent matter ke, saya minta maaf banyak ganggu hari Sabtu awak. So far yang hadir ni okey lah kot, 46 orang, 45 orang. Kalau tak ada apa, bolehlah kita bersurai. Thank you, madam. Okay, you're welcome. madam. Thank you too. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Welcome.